kita masih dapat bertemu, berkumpul dan kesempatan untuk bertemu di bawah pada petang pagi ini. Dan minta majlis dan terima kasih di atas kehadiran yang berbahagia Ustaz Ahmad Husaini Kamil yang kita pada hari ini. Juga terima kasih saya rakan kepada tuan-tuan dan puan yang sentiasa memberi perhatian perkembangan-perkembangan yang dapat dihadirkan pagi ini. Ini saya maklumkan kepada saya dan tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan berada di masjid ini, tuan-tuan telah berada di bawah SOP PKP. Jadi saya mohon kepada tuan-tuan dan puan sila patuhi kesadaran terpaksa semoga kita jaga kita dan keselamatan ibadah dan kesihatan. Jadi dengan masa lagi saya ingin menyambut juga yang bahagia Ustaz Muslim Kamil yang diberikan kepada kita pada hari ini. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf kepimpinan Masjid Warisan Teluk Kemang, Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal serta JK-JK serta tuan-tuan dan puan-puan yang diridai oleh Allah Subhanahu taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita duduk bersama-sama di dalam majlis ilmu ini yang di mana para malaikat menaunginya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala mengampuni dosa kita dan merahmati hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita akan meneruskan kuliah kita iaitu kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Asy-Syafi'i yang di mana kita masih lagi di dalam bab taharah dan seperti mana sebelum ini kita belajar sebelum ini kita telah pun habis berkenaan dengan bab bersuci daripada najis. Kita telah belajar najis tu apa, apakah jenis-jenis najis, apakah najis yang dimaafkan. Kita telah belajar istinja, macam mana nak istinja dengan batu, macam mana nak qada hajat, nak buang hajat dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita telah belajar berkenaan dengan bersuci daripada najis. Jadi insya-Allah pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan kita akan meneruskan pula berkenaan dengan bersuci daripada hadas. Kita akan belajar bersuci daripada hadas, sama ada nak mengambil wudu ataupun nak mandi wajib ataupun nak bertayamum dan sebagainya. Jadi kita kena tahu dulu apakah maksud hadas tu. Erti hadas dari segi bahasa adalah sesuatu kejadian, manakala pada syarak pula ialah kejadian yang dianggap wujud iktibari pada anggota manusia yang menghalang sah solat dan ibadat yang lain yang bersamaan hukumnya selagi tidak diberikan keringanan iaitu rukhsah. Jadi hadas ini bermaksud kejadian, iaitu bila berlakunya kejadian itu maknanya tidak boleh menghalang kita daripada untuk menunaikan solat. Itu maksudnya hadas. Hadas juga dimaksudkan kepada perkara yang membatalkan wudu dan yang mewajibkan mandi. Jadi hadas itu adalah perkara kejadian yang membatalkan wudu, yang menghalang diri kita untuk menunaikan solat. Jadi pembahagian hadis ni ada dua tuan-tuan. Pembahagian hadis ni ada dua, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Apakah hadas kecil dan hadas besar tu? Hadas kecil adalah kejadian yang dianggap wujud pada 4 anggota manusia
iaitu muka, dua tangan, kepala dan dua kaki yang menghalang daripada sahnya solat itu dan seumpamanya. Hadas ini akan terluput dengan berwuduk dan membolehkan seseorang melakukan solat dan seumpamanya. Jadi hadas ini adalah dalam bab hadas kecil ini adalah perkara yang menghalang diri untuk bersolat. Jadi cara nak menghilangkan hadas itu ialah dengan berwuduk. Itu hadas kecil. Hadas kecil, cara nak hilangkan hadas kecil ni ialah dengan berwuduk. Manakala hadas besar pula ialah kejadian yang dianggap wujud pada seluruh badan yang menghalang sahnya solat dan ibadat-ibadat seumpamanya. Hadas ini akan terluput dengan mandi dan menjadikan seseorang layak untuk melakukan ibadat yang telah dilarang sebelumnya. Jadi kalau sebelum ni kalau dia ada hadas besar, jadi nak hilangkan dia dengan mandi wajib, barulah boleh sembahyang ataupun tawaf ataupun sebagainya. Jadi kita dah tahu berkenaan dengan bersuci daripada hadas ni, apakah yang dimaksudkan dengan hadas. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita akan terus pergi kepada bab wuduk. Wuduk ini adalah perkara yang di mana bila nak sembahyang kena berwuduk, dan di mana perlunya berwuduk ini apabila ada hadas kecil. Dan pada wuduk ini difardukan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana difardukan solat ketika Isra' dan Mi'raj. Bila mana difardukan solat, di situlah difardukan juga berwuduk ini. Jadi wuduk ini, apakah yang dimaksudkan dengan wuduk ini? Wuduk ini berasal daripada perkataan wadha'ah. Wadha'ah dari segi bahasa ia bererti elok dan berseri. Maknanya wadha'ah ini elok dan berseri. Apabila kita mengambil wuduk, wajah kita akan berseri, wajah kita akan elok, sama ada dari segi luaran, sama ada kita hidup di dunia ataupun kita di akhirat kelak, muka kita akan bersinar. Muka kita akan bersinar. Ini kerana ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah guzzan muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratuhu falyaf'al. Maksudnya, sesungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan mukanya, tangannya dan kakinya bercahaya kesan daripada wuduk ini. Barang siapa yang mampu, maka hendaklah dia melebihkan kawasan basuhan anggotanya. Jadi dalam hadis ini mengatakan, muka kita apabila kita berwuduk akan bercahaya di hari kiamat esok. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan wuduk ini. Wuduk ini dari segi bahasa dia elok. Wajah kita selepas mengambil wuduk, muka kita elok, sama ada dari segi luaran ataupun di dunia lagi, maupun di akhirat kelak. Itu maksudnya wuduk ini dari segi bahasa. Sementara dari segi syarak pula ialah perbuatan menggunakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Jadi wuduk ini dari segi syarak ialah perbuatan menggunakan air. Mana wuduk ni menggunakan air pada anggota-anggota tertentu, bukan semua anggota boleh, dan berserta dengan niat. Maknanya kalau tak ada niat, tak sahlah wuduk tersebut. Itu maksud rukun ataupun istilah dari segi istilah. Jadi orang Melayu panggil wuduk ni air semayang lah. Air semayang, nama wuduk lah. Contoh kita nak niat dalam hati, saja aku mengambil air semayang, maknanya sahlah niat tu, sahlah wuduk itu. Jadi ia dinamakan demikian kerana perbuatan tersebut mengelokkan dan menyerikan anggota yang dibasuh dan dibersihkan. Perkataan wudu'un ialah nama air yang digunakan untuk berwuduk. Jadi wuduk ini, bila mana dia baris depan, wudu'un, dia maksudnya amalan wuduk itu. Amalan wuduk itu. Manakala bila dia fathah ataupun dia baris atas, wudu'un, maksudnya nama air yang digunakan untuk berwuduk itu. Manakala kalau dia baris bawah, widu'un, bekas air wuduk. Nampak tak? Bila dia berubah je baris, mana berubahlah makna dia tu. Dia berubah makna dia tu. Jadi kita telah tahu pengertian wuduk ini.
Jadi kita pergi pula kepada rukun wuduk. Kerana apa? Di dalam bab wuduk ini kita ada perkara yang kita perlu belajar, iaitu berkenaan dengan rukun, berkenaan dengan perkara-perkara sunat, perkara-perkara makruh, perkara-perkara yang membatalkan wuduk ini. Hal ini kerana ada hadis Nabi Muhammad SAW daripada Uthman. Dia berkata, Rasulullah SAW berkata, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahta adfarihi." Maksudnya, barang siapa yang mengambil wuduk dan memperelokkannya, dosa-dosanya akan keluar daripada jasadnya sehingga ia keluar melalui bawah kuku-kukunya. Jadi bila kita mengambil wuduk dan memperelokkannya, mana ambil wuduk wajib, kerana wajib kita ambil wuduk contohnya, dan memperelokkannya, iaitu kita jaga perkara-perkara sunat, kita elakkan daripada perkara makruh, maknanya memperelokkan itulah, maknanya akan terhapuslah dosa-dosa, sehinggalah dosa daripada bawah kuku ni pun akan jatuh sekali, menitik sekali dosa tu dengan air tu. Jadi ulama mengatakan dosa ni hanyalah dosa kecil. Kalau dosa besar, kena bertaubat dan minta maaf dengan orang tersebut. Jadi itu adalah berkenaan dengan wuduk ini. Oleh sebab itulah kita kena tahu rukun wuduk, apa yang wajib dalam wuduk ini, apa yang sunat, apa yang makruh dan apa yang membatalkan wuduk. Jadi rukun wuduk ini mempunyai 6 perkara, iaitu niat. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh 2 belah tangan hingga ke siku, menyapu sebahagian daripada kepala, membasuh 2 belah kaki hingga buku lali. Dan yang keenam adalah tertib. Dalil disyariatkan wuduk ini dan rukunnya berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang orang beriman tu? Kita lah. Maknanya bila Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bergetar hati orang beriman ni. Bila mana Allah SWT menyebut wahai orang-orang yang beriman, maka orang itu akan dengar sami'na wa ata'na, apa yang difirmankan oleh Allah SWT. Apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, padahal kamu dalam keadaan berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Jadi dalil ini menunjukkan bahawa yang empat anggota ini adalah rukun wuduk. Maknanya kalau tak basuh keempat anggota ini, maka tak sahlah wuduk kita. Sebab apa? Sebab dia rukun sebahagian daripada amalan tersebut. Sebahagian daripada amalan tersebut. Jadi kalau tak ada sebahagian ini, tak sahlah wuduk tersebut. Itu kena faham tu. Jadi yang pertama sekali adalah niat. Rukun yang pertama sekali adalah niat. Kalau kita tengok dalil Al-Quran tadi, tak ada pun sebut niat. Mana datangnya niat ni? Niat ini adalah daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kita dah belajar bahawa sumber hukum ini ada 4 yang disepakati oleh ulama', iaitu pertama sekali adalah Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga Ijma' dan keempat Qiyas. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah sumber yang disepakati oleh ulama' dan Ijma' dan Qiyas juga. Jadi niat ini mana ambilnya? Ambilnya daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Kerana niat ini, bila mana kita berniat, dapat membezakan di antara ibadat dengan adat. Contoh, kita duduk dekat masjid ni. Kita duduk dekat masjid ni, kita niat iktikaf. Kita dapat pahala ibadat iktikaf. Tapi kalau kita duduk saja tak ada niat apa-apa, dapat tak pahala tu? Tak dapat. Sebab tu pentingnya niat ni. Niat ini membezakan di antara ibadat dan juga adat.
Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maksudnya, sesungguhnya amalan itu adalah dengan niat, dan setiap orang hanya mendapat apa yang diniatkannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini bermakna tidak sah ibadat dan tidak diambil kira oleh syarak, melainkan apabila diniatkan. Maksudnya kalau tak ada niat ni, tak sahlah ibadat tersebut. Seseorang mukallaf tidak akan mendapat pahala ibadatnya kecuali niatnya betul. Ini ambil air semayang, tapi niatnya mandi hadas, mandi wajib. Kan lain tu. Jadi niat mengangkal wuduk itu adalah betul. Wuduk itu adalah sah bila niat itu sah. Sebab tu kita kena belajar macam mana nak niat berwuduk ini. Jadi pengertian niat ini, niat pada bahasa bererti tujuan, manakala pada syarak pula ia ialah menyatakan tujuan sesuatu perbuatan ketika melakukannya. Maknanya apabila kita nak melakukan perbuatan tersebut, jadi apa anggota pertama wuduk? Muka. Muka ini adalah anggota pertama. Jadi apabila kita nak ambil wuduk dengan muka, masuk muka, tentu kita berniat. Tentu kita berniat. Kalau sebelum tu kita tadah tangan, kita berniatlah hati dan kita basuh muka, tak sah niat ketika itu. Kerana apa? Kerana niat ini pada permulaan ibadat itu. Jadi ibadat wudu ini adalah membasuh muka yang pertama. Jadi apabila kita nak membasuh muka, kita telah sapu air kat muka, tentu kita niat. Tentu kita niat, barulah sah wudu tersebut. Tapi kalau sebelum ambil wuduk kita niat, tapi dalam basuh muka kita tak berniat, maka tak sahlah wuduk tersebut. Tapi boleh kalau nak ni berniat wuduk ketika basuh tangan, tapi time kat muka tu niat, kekalkan niat untuk berwuduk itu. Maknanya kalau dah sebahagian ni kita berniat untuk berwuduk, maka barulah sah wuduk tersebut. Sebab tu wuduk, niat ini di dalam hati. Niat ini dalam hati. Tempat niat ini adalah di dalam hati. Dan sunat dilafazkan. Sunat dilafazkan. Maknanya dalam mazhab Syafi'i, lafaz ini disunatkan untuk melakukan sebarang ibadat. Kalau mazhab lain tak disunatkan melafaz ni. Tapi mazhab Syafi'i disunatkan untuk melafazkan satu ibadat itu. Kerana apa? Ulama mengatakan supaya lafaz ini membantu niat dalam hati ini untuk berniat. Faham tak tuan-tuan? Apabila kita niat, lafaz niat, kita masuk muka dengan niat di dalam hati, kita nak berwuduk, maka memandu kita, memudahkan kita. Niat lafaz itu memudahkan kita di dalam hati ini untuk berniat. Sebab tu mazhab Syafi'i mengatakan sunat untuk kita melafazkan niat tersebut. Niat tersebut. Faham tak? Kalau tak faham, tanya. Faham tak? Faham. Jadi cara berniat adalah berkata di dalam hati, sahaja aku berwuduk. Contohnya kita nak ambil air semayang tu, kita baca bahasa Arab, nawaitul wudu'an lillahi ta'ala. Jadi bila mana kita baca tu, dia adalah sunat, baru sunat. Tapi kalau dalam time tu kita niat dalam hati dan tak mengekalkannya ketika membasuh, tak sah wuduk tersebut. Kerana apa? Niat dalam hati apabila mula membasuh muka. Apabila basuh muka, saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Time basuh muka tersebut, baru dikira sah. Kalau sebelum tu niat, time basuh muka tak niat, tak sah. Faham tak? Jadi cara berniat ialah antaranya nawaitul faradha wudu, atau sahaja aku mengangkat hadas, nawaitu raf'al hadas, atau sahaja aku mengharuskan solat, nawaitu istibahatas solat. Jadi itu adalah cara berniat. Akan tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dia ada ulama ada mengatakan ada dua bahagian kalau nak berniat ni. Contohnya kategori pertama ialah orang yang sihat. Orang yang sihat daripada penyakit kencing tak lawas, ataupun orang yang dalam selalu keluar darah istihadah, orang yang selalu kentut,
Jadi niatnya adalah apabila orang tu sihat daripada penyakit-penyakit ini adalah dengan nawaitu wudu'an fardan lillahi ta'ala. Saja aku ambil wudu' fardu kerana Allah Ta'ala. Ataupun kita berwuduk nawaitu rafa'al hadasi asghari fardan lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas kecil ini kerana Allah Ta'ala. Akan tetapi kalau orang ini dia ada sakit kencing tak lawas, ataupun dia ada sakit darah istihadah, dia selalu keluar darah istihadah, ataupun dia ni selalu kentut-kentut, jadi niat ini tak boleh digunakan. Dia kena gunakan niat nawaitul wudu'a listibahatis solah lillahi fardan lillahi ta'ala. Saja aku berwuduk untuk mengharuskan solat, untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Jadi mengharuskan solat ini adalah untuk orang yang selalu ada penyakit kencing tak lawas ni. Kerana apa? Kerana kalau dia nak mengangkat hadas kecil, dia tak terangkat. Bila dia nak solat, dan tu dia kencing lagi, maknanya tak tali lah niat itu. Tak tali niat itu. Maksudnya apa? Orang yang sakit ada penyakit ni, dia kena niat untuk mengharuskan solat. Listibahatis solah. Maknanya mengharuskan solat. Tapi kalau dia berniat, contoh dia ada kencing tak lawas, tapi dia berniat untuk mengangkat hadas kecil, maka kat situ niat dia tak sah. Bila niat dia tak sah lah wuduk dia. Kerana apa? Kerana dia niat nak mengangkat hadas kecil, tapi sedangkan dia ada penyakit hadas kecil ni, selalu keluar hadas kecil ni. Jadi bila mana dia niat untuk mengangkat hadas kecil, tapi dia keluar hadas kecil, tak sah lah wuduk dia. Sebab itulah ulama' mengatakan, kalau nak orang yang sakit, jenis sakit ni, dia kena niat istibahatis solah, untuk mengharuskan solat. Tak apalah. Jadi penyakit was-was ni, atau penyakit kencing tak lawas ni, ulama' ada mengatakan cara nak solat itu berbeza daripada dengan orang yang sihat ni. Cara dia sama macam tayamum. Maknanya bila kita nak solat, kita tahu kita ada penyakit kencing tak lawas. Jadi kita pakai apa-apa pelindung seperti pembalut kapas, ataupun kita pakai pampers sebelum solat tu. Kemudian kita mengambil wuduk. Kita mengambil wuduk untuk mengharuskan solat itu. Kemudian time kita sembahyang tu keluar kencing tu. Tapi tak mengapalah, sahlah solat tersebut. Kerana apa? Kerana dimaafkan oleh syarak. Tetapi sahnya solat tersebut hanya untuk solat fardu itu sahaja. Contohnya ambil wuduk untuk solat zuhur itu sahaja yang sah wuduk tersebut. Manakala kalau dia nak sembahyang asar, dia kena memperbarui wuduk itu. Kena ambil wuduk balik. Tukar balik. Tu cara dia kalau ada penyakit kencing tak lawas ni, ataupun dia ada darah istihadah. Pakai tisu pun boleh. Pakai tisu lah. Kalau nak jimat kawasan, babynya tisu pun berapa ringgit sebulan. Apatah lagi yang pampers orang besar ni kan. Untuk menghalang najis itu keluar daripada terkena pakaian kita ataupun tempat sembahyang. Sebab tu kena pakai penutup tu. Itu cara nak sembahyang bagi orang yang ada penyakit kencing tak lawas, ataupun selalu kontut tu tak keluar najis, tapi tak ada masalah lah, tak payah pakai pampers. Pakai mask. Okey, jadi itulah cara dia kalau nak niat ni. Kalau ada orang penyakit waswas kencing tak lawas ni, niat dia adalah saja aku berwuduk untuk mengharuskan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Jadi barulah sah niat tersebut. Jadi niat ni pun main peranan yang penting juga. Contoh, kalau orang yang sihat, dia hanya cakap saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, sahlah niat tersebut. Tapi kalau orang yang sakit ni, dia kena cakap untuk mengharuskan solat. Barulah sah niat wuduk tersebut. Satu lagi, kalau ambil wuduk ni, dia tak ikut turutan, dia tak ikut tertib tu lah. Tak tertib. Kata ambil muka dulu, lepas tu dia basuh kepala ke tangan. Tak tertib lah. Tak tertib. Kalau mazhab Syafi'i tak sah. Sebab syarat rukun wuduk itu kena tertib. Tertib ni
Tapi kalau ada mazhab lain membenarkan kalau tak tertib. Tapi mazhab Syafi'i kita pakai tertib. Sebab dia ada pandangan-pandangan ulama tu. Pandangan ulama. Perbezaan. Jadi kalau mana kita dah beriltizam, kita memang nak ikut mazhab Syafi'i, kita kena ikut semua. Kita kena ikut semua, melainkan kalau terdapatnya kemudaratan ataupun kepayahan, masyaqqah, barulah kita boleh taklid mazhab yang lain. Taklid ni maksudnya kita mengikut mazhab yang lain bila mana ada kepayahan. Tapi kalau sekadar nak bermudah-mudahan ataupun nak bersenang-lenang, contohnya mazhab Syafi'i mengusap kepala ni syarat dia sebahagian kepala. Tetapi nak membatalkan wuduk, dia cakap kalau pegang perempuan tak payah batal lah. Tak batal lah sebab ikut mazhab Maliki. Macam orang tu sakit, dia tak boleh kena air lah tu. Boleh tak dia nak sembahyang? Tanya. Dia kena Dia tak boleh kena air lah, mana air. kena tayamum lah. Tayamum lah. Kalau tayamum boleh tak boleh? Macam mana? Jarang orang tayamum tak boleh. Mana tahu ada juga yang sakit yang tak boleh kena benda-benda macam tu kan. Contohlah, nak tahu kalau berdarah sangat tak boleh, semua tak boleh. Air tak boleh, pasir semua tak boleh, tanah semua tak boleh. Jadi dia sembahyang macam tu je lah, mana boleh. Kesyarat boleh lah, tak ada masalah. Tapi nak cerita kan, kita nak ikut mazhab yang lain ni, kita tak boleh bermudah-mudahan. Contohnya mazhab Syafi'i cakap basuh usap kepala sebahagian boleh. Tetapi mazhab Maliki cakap kalau basuh sebahagian kepala tak sah wuduk tersebut. Dia kena mengusap keseluruhan rambut ni, kepala ni. Jadi bila mana dia ikut mazhab Syafi'i, dia basuh usap kepala sebahagian, tetapi dia nak membatalkan wuduk, dia ikut mazhab Maliki. Mazhab Maliki ni kalau pegang perempuan tanpa nafsu syahwat tak membatalkan wuduk. Tapi kalau mazhab Syafi'i pegang perempuan, ada syahwat ke tak ada syahwat ke, batal wuduk. Sebab itulah Maliki cakap kalau nak ikut mazhab Maliki, ikut yang betul-betul. Kena faham konsep itu. Dan tak boleh campur-campur talfik. Talfik ni maksudnya mencampur adukkan mazhab. Tak boleh mencampur mazhab dengan bermudah-mudahan. Untuk bermudah-mudahan dan bersenang-lenang. Tapi kalau terdapatnya kepayahan, masyaqqah ataupun mendatangkan darurat, maka dibolehkan untuk bertalfik tersebut. Tapi ada syarat dia, tak boleh bermudah-mudahan. Jadi kena belajar usul fiqh lah. Usul fiqh dia menerangkan tu lah. Jadi ada ulama yang mengatakan tak boleh talfik. Ada ulama mengatakan boleh talfik, tapi dengan syarat tak boleh mudah-mudahan. Macam tu. Kalau mak dengan nenek kita terkena kulit dia, ada kita punya bulu tu batal atau tak? Kena perempuan. Mak kita dengan nenek kita, lu perempuan juga. Mak ni mahram. Mak kita lah. Maknanya tak membatalkan wuduk lah. Nenek kita. Nenek kita pun boleh kalau kita pegang. Kalau Yang tak boleh orang perempuan lain lah. Bini orang kita pegang, tak boleh lah. dia boleh lah, macam orang tua kita. Nenek orang lain tak boleh. Nenek orang lain tak boleh lah. Nenek orang lain tak boleh lah. Jangan pegang bini orang lain lah. Dia kena melampau lah. Kena Jadi itu adalah cara nak berniat. Jadi waktu berniat ialah ketika mula membasuh bahagian muka, kerana ia adalah permulaan berwuduk. Jadi anggota pertama nak berwuduk adalah muka yang diwajibkan. Jadi apabila nak basuh muka, time itulah kita berniat, barulah sah wuduk kita. Kalau time berkumur-kumur ataupun kita time membuang air, masuk air dalam hidung, time itu kita berniat wuduk, tak sah wuduk tersebut. Melainkan dikekalkan wuduk, niat wuduk itu dalam hati time basuh muka tu, barulah sah wuduk tu. Itu maksudnya pengertian wuduk. Mana nak pengertian niat ini. Mana nak niat time basuh muka. Barulah sah niat tersebut. Itu yang pertama. Rukun yang pertama iaitu niat. Manakala yang kedua adalah membasuh muka kesemuanya. Maknanya niat rukun yang kedua adalah membasuh muka kesemuanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Faghsilu wujuhakum." Maksudnya maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu. Jadi manakah bahagian muka ni? Nak basuh mana bahagian muka ni? Daripada mana sampai ke mana? Bahagian muka kalau secara menegak adalah daripada tempat tumbuhnya rambut hinggalah bawah dagu. Bawah dagu ni.
Jadi itu adalah menegak. Mana ni bahagian muka sampai ke dagu. Manakala kalau secara melintang adalah daripada bahagian telinga hinggalah ke telinga. Jadi ni adalah hudud. Ta'rif wajah. Ta'rif muka. Sebab tu kalau perempuan kalau nak menutup aurat dia adalah selain asal pula. Selain daripada muka dengan tapak tangan, selain tu adalah aurat. Tapi kalau bawah dagu ni macam mana? Yang sini. Selalu orang perempuan tak tutup sini kan? Sebab tu kena berhati-hati. Sebab takrif wajah, muka, bawah dagu ni. Tapi kalau sampai sini Mata tu okey lah. Nampak mata tu okey lah. Mata? Kita makan nampak mata tu. Pakai mata tu okey lah. Tu aurat tu lagi bagus. Kalau ikut kaul Mutamat Syafi'i, Imam Syafi'i, kalau perempuan ni kena tutup aurat, kena tutup semua muka dia. Kena pakai burdah. Kena wajib. Maknanya kalau buka, maknanya tak boleh, haram. Itu kaul Mutamat Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Syafi'i, tapi ada kaul yang lain, pendapat yang lain mengatakan boleh buka muka, tapi dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Tapi mazhab kita kat Malaysia ni, kita selalu pakai pendapat yang kedua ni lah. Boleh buka muka, asalkan tidak mendatangkan fitnah. Tapi kalau sekarang kita tengok banyak datang fitnah kan, TikTok, Instagram, bergelek-gelek pakai tudung. Itu tak boleh lah. Itu kena faham konsep tu. Jadi itu adalah muka. Muka daripada tumbat umur rambut hingga ke dagu. Dan kalau melintang, telinga ke telinga. Justru wajib membasuh kesemua yang ada di atas bahagian muka, termasuk luar dan dalam bulu kening, misai dan janggut, kecuali janggut yang tebal yang tidak nampak bahagian dalamnya. Memadailah membasuh yang luar sahaja. Jadi kalau kita nak basuh muka ni, macam mana kalau orang tu ada dua muka? Memang dilahirkan oleh Allah SWT, dia ni lahir dua muka. Macam mana nak basuh? Kembar siap. Jadi kalau dia dilahirkan dua muka, contohnya dua muka tu di depan, dua-dua dekat depan. Jadi dua-dua tu kena basuh. Kena basuh dua-dua muka tu. Tapi kalau ditakdirkan muka dia tu satu depan, satu belakang ada muka lagi, maknanya basuh yang depan sahaja yang wajib, belakang tak wajib. Kalau ditakdirkan oleh Allah SWT dua muka. Dan juga kalau nak basuh muka ni, kena basuh dekat luaran sahaja. Maknanya tak boleh basuh sampai nak menyakitkan, seperti basuh biji mata, basuh sampai berkumur-kumur, basuh sampai ke hidung. Tak payah. Maknanya basuh luaran sahaja. Basuh yang luaran sahaja. Dan juga kalau nak basuh muka ni, dia mestilah wajib membasuh ke semua yang ada di atas bahagian muka, termasuk luar dan dalam bulu kening. Maknanya apa-apa yang ada bulu dekat muka kita ni, kita kena wajib basuh. Contoh kening, wajib basuh. Misai, wajib basuh. Apa lagi? Saiban, kena basuh. Janggut, kena basuh. Jambang, kena basuh. Janggut, kena basuh. Akan tetapi, kalau janggut, maknanya yang ke bawah, janggut, jambang dan juga janggut, bila tebal, makanya tak disyaratkan untuk basuh sampai ke kulit. Macam Tuan Haji ni. Sebab macam mana kita nak tahu tebal tak tebal? Maknanya bila kita duduk ke depan dia, janggut tu kita tak nampak kulit dia. Itu maknanya tebal lah tu janggut dia. Macam kita, macam saya ni, kan nipis nampak kulit. Jadi kena basuh sampai ke kulit. Begitu juga dengan kening. Kening kita kena basuh sampai kulit. Misai kena janggut sampai kulit. Akan tetapi yang tebal itu hanyalah untuk jambang dan juga janggut. Yang boleh luaran ni sahaja. Tetapi kalau misai kita tebal sampai tak nampak kulit, kena juga basuh sampai ke kulit. Kena juga basuh sampai ke kulit. Dia yang dibolehkan untuk basuh luaran sahaja hanyalah untuk jambang dan juga janggut. Yang basuh luaran ni sahaja. Tapi disunatkan untuk basuh sampai kulit lah. Tapi yang wajibnya basuh luaran sahaja. Bagi mana yang di jambang dan janggut yang tebal, kalau kita tengok ke depan dia tu, tak nampak kulit kat janggut dia tu, maka dibolehkan untuk basuh luaran sahaja. Itu untuk lelaki sahaja.
Andai kata kalau perempuan ataupun khunsa yang ada jambang dan janggut tebal, contoh dia, perempuan ada janggut, maka dekat situ dia kena basuh juga sampai ke kulit. Sebab kebiasaannya lelaki ni memang tebal dekat area sini. Jadi dimaafkan, boleh basuh luaran sahaja. Jadi perempuan yang ada masalah hormon yang terlebih ni kena cukur lah. Kena cukur, disunatkan untuk bercukur. Jadi kalau macam mana pula kalau muka dia tu dia pakai hidung palsu, macam mana nak buat? Hidung palsu ni kalau dia boleh menanggalkan, maknanya kena tanggalkan lah. Tapi kalau tak boleh tanggal sebab dah terlekat, dimaafkan. Mana boleh wuduk dengan hidung tu sekali. Itu cara nak basuh muka. Faham tak? Maknanya kena basuh muka ni, apa-apa yang menghalang daripada air terkena muka, kena bersihkan dulu. Contoh ada cat ke, ada apa ke, kena bersihkan dulu. Barulah air tu boleh terkena kulit, barulah sah wuduk tersebut. Itu kalau nak mengambil dengan basuh muka daripada sini sampai ke sini. Dan beberapa syarat ialah janggut kalau tebal, tak mengapa kalau luaran sahaja. Jadi itu adalah untuk membasuh muka kesemuanya. Jadi kalau kita basuh lebih, lagi bagus. Memang sampai sini sampai ke sini. Tapi kalau kita basuh sampai atas ni, sampai ke bawah ni, ataupun belakang telinga kita ni, lagi bagus, lagi sunat. Jadi yang paling minima sini sampai ke sini. Kalau kita basuh macam ni, tak sah lah wuduk tu. Sebab basuh macam ni sampai ke sini. Jadi itu adalah yang rukun yang kedua, iaitu membasuh muka kesemuanya. Manakala rukun yang ketiga adalah membasuh dua belah tangan sehingga ke siku. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah kedua belah tangan kamu meliputi siku. Siku ialah sendi di antara bahagian lengan dan pangkal lengan. Sinilah kita dah tahu. Dan termasuk antara anggota yang mesti dibasuh ketika berwuduk. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya annahu tawaddaa fa ghassala wajhahu fa asbagha al-wudu'a thumma ghassala yadahu al-yumna hatta ashra'a fi adudi thumma yadahu al-yusra hatta ashra'a fi adudi thumma masaha ra'sahu thumma ghassala rijlahu al-yumna hatta ashra'a fi as-saq thumma ghassala rijlahu al-yusra hatta ashra'a fi as-saq thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Maksudnya Abu Hurairah mengatakan dia berwuduk dengan membasuh mukanya dengan sempurna, kemudian membasuh tangan kanannya, kemudian tangan kirinya hingga bahagian lengan. Maknanya dia melebihkan wuduk tu, lebih daripada siku. Menyapu kepala dan membasuh kaki kanan, kemudian kaki kiri sehingga bahagian betis. Maknanya dia lebihkan wuduk dia, melebihi betis. Kemudian dia berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Jadi nak basuh tangan ini, dia wajib meratakan basuhan ke semua bulu dan kulit tu. Maknanya bila nak basuh tangan ni, walaupun bulu kita ni macam monyet, tebal macam mana sekalipun, kena basuh sampai ke kulit. Dia tak sama macam jambang dengan janggut tadi. Maknanya kalau bulu dia tebal macam monyet, contoh macam beruk kan, dia kena juga basuh sampai ke kulit. Sekiranya terdapat kotoran di bawah kuku atau memakai cincin yang menghalang air sampai ke kulit, maka wuduk itu tidak sah. Maknanya kalau kuku kita ni ada kotor-kotor contohnya, tak kuku panjang, kita cebok berak ada kawasan najis ataupun ada kesan cat. Jadi kita ambil wuduk, kita tak hilangkan semua ni dulu, kita main wuduk. Jadi tak sah wuduk tersebut. Kerana apa? Kerana wuduk ni kena sapu semua daripada ujung kuku sampailah ke siku ni. Maknanya apa-apa yang menghalang daripada sampai air tu ke kulit, maka tak sah lah wuduk tu. Contoh yang menghalang itu bulu tebal, kena juga sampai ke kulit. Ataupun ada cat, ataupun kena liquid dan sebagainya, maka sebagainya kena bersihkan. Tapi kalau dah bersih tak boleh hilang juga, maknanya dimaafkan oleh syarak lah.
Maknanya dah bersih-bersih macam kita dah belajar sebelum ni kan. Jadi boleh dimaafkan oleh syarak. Tapi kalau nak basuh muka ni, basuh tangan ni kena buat macam tu. Dan juga apa-apa daging yang timbul. Contohnya bisul, kena basuh dekat bisul. Ataupun dia ada jari 6. Ada 6 jari contohnya. Dia kena basuh juga ke 6 jari tu. Kena basuh semua apa yang ada daripada hujung kuku sampailah ke siku ni. Celup ke kolam boleh? Kena ratakan juga. Maksudnya kalau celup, kalau yakin dah sampai semua anggota tu, air tu dah sampai anggota tu, maka boleh lah. Tapi kalau tak yakin juga, kena ratakan. Tunggu je dalam kolam pun boleh. Jadi kalau ada memakai cincin yang air tu tak lalu, maka kena tanggal dulu cincin tu. Jadi itu adalah berkenaan dengan basuh tangan ini. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Raja'na ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah hatta idza kunna bima'in bit-tariqi ta'ajjala qaumun 'inda al-asri fatawadda'u wa hum 'ijalun fantahayna ilaihim wa aqabuhum taluhu lam yamassaha al-ma' faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar asbahu wudu." Maksudnya kami pulang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Apabila kami sampai ke kawasan air di pertengahan jalan, sekumpulan orang bergegas untuk bersolat asar. Lalu mereka berwuduk secara tergesa-gesa. Kami pun menghampiri mereka dan dapati buku lali mereka tidak dibasahi air. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celakalah buku lali mereka disebabkan oleh neraka. Oleh itu berwuduklah kamu dengan sempurna." Maknanya kalau nak basuh kaki tak kena buku lali tu, tak sahlah wuduk tersebut. Jadi hadis seterusnya, anna rajulan tawaddaa fataraka mawdi'a dhufurin ala qadamihi fa absaruhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fa ahsin wudu'aka faraja'a thumma shalla. Maksudnya, seseorang lelaki berwuduk dan telah tertinggal basuhan pada kuku kakinya yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, "Ulanglah semula dan berwuduklah dengan sempurna." Lalu dia terus mengulanginya dengan sempurna dan mendirikan solat. Jadi kedua-dua hadis di atas menunjukkan bahawa wuduk ini tidak sah sekiranya terdapat anggota yang wajib dibasuh tetapi tidak berbasuh walaupun sedikit. Walaupun kuku kita ni kecil je, tapi kena juga sampai ke kulit. Jadi itu cara nak membasuh tangan sampai ke siku. Jadi macam mana pula kalau tangan kita ni terpotong, ataupun tangan kita kena kisas ke apa, kena potong hukuman tangan ni, macam mana nak berwuduk? Jadi kena berwuduk apa yang ada. Contoh tangan ni dah tak ada, dah potong, basuhlah sini sampai ke siku. Tapi kalau sini sampai sini potong, maka kena basuhlah ke siku ni. Basuh yang siku ni. Tapi kalau sini potong, sunat tak diwajibkan basuh tangan, tapi disunatkan untuk basuh. Contoh kita potong sini kan, sunatkan untuk membasuh kat sini. Jadi kalau ada diri boleh dijawab. Contohnya kalau ada bisul ataupun jerawat kat muka, adakah kita diwajibkan untuk mengopek kulit jerawat kita ni? Wajib tak? Tak perlu. Maknanya tak diwajibkan untuk mengopekkan apa-apa kudis bisul kat tangan kita sepatutnya. Tapi kita pandang kena basuh lah tangan kita ni. Kena basuh walaupun ada bisul, tapi tak disyaratkan, tak diwajibkan untuk mengopek bisul tersebut. Tak diwajibkan untuk mengopek. Jadi macam mana pula kalau apa lagi ya? Contoh banyak sikit ni. Tadi tu ingat tadi. Contoh duri. Duri kita pergi buat kerja ladang sebagainya kan.
ada duri masuk kat tangan kita, tangan kita ni. Jadi kita wajib mencabutkan duri tersebut jika duri tersebut masih ada di luar lagi. Maknanya ada sebahagian kat luar, sebahagian kat dalam. Maknanya kena cabut duri tersebut keluar, barulah kena ratakan air. Baru sah wuduk. Kalau ada duri walaupun sedikit, kita ambil wuduk, tak sah wuduk tersebut. Melainkan kalau duri itu dah termasuk ke dalam daging, ini dah tertanam habis dalam daging ni, maka boleh basuh kat luar sahaja. Tapi kalau ada separuh-separuh, ada duri kat luar separuh, dalam tu separuh, mana kena cabut ke semua duri tu. Baru boleh ratakan dengan wuduk, dengan basuh air. Barulah sah wuduk tersebut. Itu adalah cara nak membasuh tangan hingga ke siku. Jadi nak terus ke nak berhenti? Sebab banyak lagi nak bincang ni. Isyak pun dah 9 berapa ni? 8.50 dah. Nak sambung akan datang ke atau apa macam ni? Berhentilah. Sebab banyak lagi, keempat, kelima dan keenam. Panjang huraian ni. Panjang huraian ni, cukup sekadar ini sahaja. InsyaAllah kita akan sambung kepada rukun keempat, kelima dan keenam pada pertemuan yang akan datang. Kalau tangan kita pakai bandage atau luka di mana? Spesimen ke atau pakai bandage di mana? Okey, ni soalan yang menarik. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i betul-betul, dia bila nak contoh tangan kita ada bandage, simen kena balut ataupun kena cucuk ni kan, masuk air dia. Jadi dekat situ kalau boleh, sebelum nak simen balut tu kena berwuduk dulu. Kena taharah dulu, kena sucikan diri kita dulu. Jadi bila mana kita dah suci, baru boleh simen. Jadi dia macam kita kias, ulama mengkiaskan keadaan seperti ini seperti khuf, memakai khuf. Memakai khuf ni kalau kita sebelum tu kita bersuci, maka bila mana terbatal wuduk ketika ada khuf tu, maka tak apalah basuh atas tu. Tapi kalau dia contohnya dia kalau tak boleh juga nak basuh, tak boleh nak bersucikan diri dia, kemudian dia simen terus, maka dia tak menggugurkan hak solat, dia kena solat juga. Tapi kalau nak solat tu, dia kena pertama sekali dia kena basuh wuduk macam biasa lah. Wuduk macam biasa. Dan yang kedua, kalau tangan kiri contohnya simen ataupun berbalut, kena basuh di atas, di bahagian tangan tu juga, atas permukaan simen tu. Atas permukaan simen tu. Dan juga kalau dia tak berwuduk sebelum tu, dia juga kena bertayamum. Maknanya kalau dah ambil muka, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri yang kena simen kat atas ni, basuh kepala, basuh kaki, dan juga selepas itu kita kena bertayamum bagi menggantikan apa yang terkena yang tak kena dekat tangan tadi. Kena bertayamum. Tayamum maknanya basuh, ambil tanah, muka dengan tangan je lah. Tayamum pun atas simen tu juga. Atas simen tu juga. Jadi basah dan mengalir. Tu tak apalah. Tak kaitkan bandage lah. Bandage tu. Atau dibuka. Mana memang tak boleh buka, tapi dia meresap lah. Jadi kat situ boleh. Ni nak cerita simen. Okey, simen. Lepas tu kita kena tayamum. Lepas tayamum, kalau sebelum tu kita simen tu kita tak bersuci, kita memang kena semayang time tu, tapi kita kena qada balik solat tu. Kita kena qada balik solat yang kita tinggal tu. Itu ikut qaul mu'tamad Asy-Syafi'i. Sebab tak sempurna wuduk. Nak sempurna wuduk, tak sempurnanya wuduk tu kena qada balik solat tu. Kena wuduk juga tak walaupun kita pakai simen? Kena wuduk kat atas tu. Ganti balik. Kena ganti balik. Ikut syarat je. Tapi kalau diri dia tu bersuci sebelum dia simen tu, maka tak perlulah qada balik. Maknanya kena bersuci dulu kalau boleh. Kalau tak boleh, dia kena qada balik solat dia tu. First kena wuduk macam biasa, basuh atas permukaan tu, lepas tu bertayamum, lepas tu sembahyang macam biasa, tapi dalam masa yang sama kena qada balik bila dah sembuh. Itu qaul mu'tamad Syafi'i. Tapi kalau nak bertaklid, macam saya cakap tadi, kalau ada kepayahan kat situ, nampak kepayahan kat situ kan, jadi kita boleh taklid mazhab yang lain. Kerana apa? Kerana mazhab Maliki
Hanbali dengan Hanafi mengatakan solat kita tak perlu bertayamum. Kita tak perlu bertayamum dan juga kita tak perlu mengqadakkan solat. Maknanya cukup sekadar meratakan air tu dekat permukaan atas tu. Kan dia kata tangan aja tak payah apa ini, ada yang dengar cakap tangan dia bahagian-bahagian itu. Dia kena sapu yang mana yang boleh. Contoh kat sini kan tak kena simen kan. Basuh sini dan juga basuh yang bahagian atas ni. Tapi kalau ikut mazhab yang lain, bolehlah. Tak perlu bertayamum dan tak perlu qada solat. Tapi Kena simen ni biasanya lama kan. lama. Nak ganti lama tu. 2 bulan nak kena ganti. Jadi sebab itu kita boleh ikut mazhab yang lain. Tapi kalau sekadar kita balut untuk sehari 2 ataupun kita suntik ni kan sejam 2 jam ataupun sehari 2, maka kita kena ikut mazhab Syafi'i. Maknanya kalau dah payah pun baru ikut mazhab yang lain. Kena duduk hospital tu. Kalau seminggu ke apa ke, ikut mazhab yang lain lah. Boleh ikut mazhab yang lain. Masa nak taklif tu, masa bila? Masa yang rasa kita tak mampu nak ikut lagi dah. Contoh kita debu tanah nak bertayamum dah tak ada, ataupun susah kita nak cari debu tanah. Maka kat situ baru ikut mazhab yang lain. Tak, kalau kaki dia berjahit lah kalau jatuh untuk air tu kan. Berjahit, Kaki jahit kan. Kita sakit ni. Habis nak semayang tak boleh. Macam mana? Kita boleh qada ke atau macam mana? Semayang kena tetap semayang. Semayang sakit ke, sihat ke, kena semayang juga time tu. Tapi wuduk kena lalukan air kat atas tu. Kena wuduk kat atas tu. Semayang tetap kena semayang. Walaupun nak mati je pun kena semayang juga. Habis tu, itulah cara dia. Maknanya nak berwuduk, kalau orang bandage ni kena ratakan air kat atas tu. Kemudian ambil wuduk macam biasa. Tapi kalau rasa macam tak kena air kat tangan tu, maka kena bertayamum untuk mengganti yang tak kena tu. Faham tak tuan-tuan? Kalau boleh sebelum nak kena simen ataupun nak kena balut, ambil wuduk dulu lah, bersihkan diri kita suci untuk mengelakkan daripada boleh rusah. Mana keringanan kat situ, tak payah qada sembahyang. Tak payah qada solat. Dia macam perumpamaan macam khuf lah. Khuf ni macam kita pakai kasut Nabi Muhammad SAW. Sebelum dia makan khuf, dia berwuduk dulu. Mana kalau dah batal wuduk, maka bolehlah bersapu kat atas khuf tu. Tentu juga dengan sakit macam ni tadi, yang menghalang daripada terkena tangan ni. Kalau tak bersimen, kena qada lah solat tu. Kalau ikut mazhab Syafi'i. Sembahyang jenazah, ya. Tak boleh. Dia sembahyang sunat, sembahyang wajib kena berwuduk. Wajib berwuduk walaupun untuk solat sunat. Solat sunat jenazah sekalipun kena berwuduk juga. Jenazah ke yang sembahyang tu? Yang sembahyang tu. Yang sembahyang tu kena berwuduk lah. Tak ada, dia kena berwuduk juga walaupun solat sunat. Ya, itu semua mazhab penuh. Tahulah mazhab apa? Semua mazhab. Mazhab mana tak tahulah. Saya tak. Yang saya tahu kena nak sembahyang kena ambil wuduk walaupun untuk solat sunat jenazah sekalipun. Ada satu orang saya beritahu dia mengajar dekat mesti Nabawi. Dia cakap macam tu lah. Siapa tu? Dia orang Indonesia, dia mengajar kat sana. Dia tak pernah masuk. Mana dekat Madinah lah. Sana kan buat Wahabi. Baru nak cakap. Macam tu lah. Kena tak tahu sendirilah. Mana yang saya tahu kalau nak sembahyang jenazah hari pun kena berwuduk. Kena. Apa payah lah, ambil lah wuduk. Fardu kifayah. Oh, fardu kifayah. Mana kena ambil wuduk kat fardu kata kita.
Bila fardu ni wajib. Nama pun fardu. Nama pun fardu. Fardu dengan wajib erti sama dalam mazhab Syafi'i, iaitu wajib. Maksudnya kalau tinggal dapat dosa, buat dapat pahala. Jadi ada sebarang pertanyaan lagi. Pukul 9 dah ni. Dia ada lagi. Stop lah. Jadi yang bandage tu faham kan? Jadi cukup sekadar ini sahaja. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua datang daripada Allah SWT. Saya mohon maaf anda terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah surah As.